Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTT ini jika lalu di FYP anda, saya mohon untuk merayu untuk anda semua untuk tolong repost dan reshare seluasnya. Kerana zaman edan madani ini saya melihat semakin lama semakin berleluasa sikap rejim madani ini untuk menekan para aktivis-aktivis politik yang berada di social media ini, terutamanya TikTokers yang aktif membuat konten-konten politik ditekan. Dan tadi semasa sesi live di Bukit Aman, saya berada di sana juga sebenarnya. Tapi saya menyaksikan dua tokoh aktivis di social media, iaitu Salim Iskandar atau Papu Kari, dan juga sahabat saya juga Cikgu Bat, yang membuat live stream secara aman dan dengan mengulas isu-isu semasa. Dan apa yang saya terkejut adalah selepas sejam mereka bersaing langsung didatangi oleh pegawai-pegawai daripada SKMM dan menyebabkan mereka mendapat notis. Itu yang sedang berlaku lah. Dan 7-8 orang mereka memperkenalkan diri mereka pegawai daripada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, dan mereka mohon untuk membawa kedua-dua mereka ini untuk disoal siasat SKMM pada pukul jam 3 petang ni. Tapi Cikgu Bat menegaskan bahawa mereka mohon untuk berjumpa SKMM ni esok kerana hari ini mereka ada tugasan lain yang perlu diselesaikan. Akhirnya Salim dan juga Cikgu Bat akan hadir ke SKMM HQ di Cyberjaya pada 17 April esok jam 3 petang. Dan saya juga menyaksikan bagaimana prosedur pemberian notis, dan ditanya juga oleh Cikgu Bat specifically posting yang mana tidak jawab oleh SKMM, hanya sebut sekadar TikTok sahaja. Dan ini yang menjadi kebimbangan kita. Saya faham pegawai-pegawai SKMM ni menjalankan tugas arahan daripada menteri, daripada pihak yang lebih tinggi yang menyuruh mereka untuk menghantar notis itu. Tapi saya melihat bahawa di mana kebebasan media yang kita agung-agungkan, yang inginkan sebagai sebuah negara yang maju, yang ingin menuju ke arah negara maju. Faktor-faktor ini yang perlu kita tekankan. Dan Cikgu Bat dalam kenyataan di WhatsApp, beliau mengatakan bahawa beliau tidak akan menyerahkan gadget. Beliau sedia ditahan, dan rejim madani yang gagal menjaga ekonomi, kos kehidupan makin naik. Ini perkara-perkara ini. Korupsi berluasa dan sengaja membiak isu perkauman dan agama bagi mengalih perhatian umum. Dalam masa yang sama, apabila ada kritikan rejim dengan rakus salah guna kuasa dan agensi kerajaan bagi membungkam kuasa rakyat. Saya baca saja kenyataan Cikgu Bat sebenarnya. Ini yang berlaku, kawan-kawan semua. Terlalu banyak isu-isu perut rakyat yang tidak terbela, tetapi digunakan cengkaman agensi kerajaan ini mencengkam para aktivis-aktivis politik yang membuat konten-konten politik. Ini menjadi suatu kebimbangan kita bagaimana kebebasan bersuara di era madani. Saya tak tahu apakah Menteri Fahmi Fadzil aware of this, dan saya difahamkan, saya mendapat saya difahamkan sendiri oleh Papu Kari ataupun Abang Salim bahawa ketiga-tiga akaun beliau telah dipadam ataupun telah di-ban. Boleh tengok contoh di atas ni apa yang sedang berlaku setelah notis dihantar. Padahal tadi beliau boleh membuat live di akaun-akaun tersebut. Dia sedang berlaku, kawan-kawan semua. Situasi yang sedang berlaku, realiti pada 16 April 2024. Saya melaporkan sebagai seorang insan, anak muda yang peduli. Saya rasa benda ini perlu diberikan perhatian segera oleh kerajaan hari ini jika beliau, Datuk Seri Ibrahim, merasakan bahawa satu ketika dahulu kita, Datuk Seri, mendengar ucapan Datuk Seri mengatakan ini kita bisa perjuangkan kebebasan bersuara. Mana mungkin? Datuk Seri kan, saya ulang. Dan saya ulang malam ini. Tetapi pada hari ini kita melihat dengan penuh leluconnya kerajaan madani yang ada hari ini menjadi lelucon, tertawa satu dunia, satu Malaysia, melihat gelagat-gelagat kepimpinan menteri-menteri yang clueless, tidak tahu fokus local standard apa yang mereka nak buat. Yang mereka tahu, mereka mahu membungkam suara-suara
para aktivis-aktivis konten-konten politik yang mengkritik secara keras, secara adil, tetapi ke mana sebenarnya mereka nak bawa kebebasan bersuara di Malaysia ini. Kawan-kawan semua, hingga ini berapa banyak akaun. Saya nak ucap takziah juga kepada sahabat saya. Jangan begitu putus asa kepada saudara Naim Brujel. 5 akaun TikTok beliau telah digodam dan dipadam, di-ban. Ini yang realiti yang sedang berlaku. Apa pendapat anda semua? Banyak lagi, bukan akaun-akaun saya sebut ni bukan itu saja. Akaun-akaun yang fair, contohnya Profesional Istiqomah juga di-ban walaupun mereka menyatakan hujah-hujah yang tuntas, tapi di-ban oleh TikTok. Ini perkara yang mesti diberi perhatian segera. Adakah Meta dan juga TikTok melalui tekanan yang diberikan oleh kerajaan ini menggambarkan bagaimana kerajaan ini menguruskan pelabur-pelabur yang ingin melabur di dalam negara kita ini? Apa pendapat anda semua tentang kebebasan bersuara, kebebasan media era madani? Komen di bawah guys. Tenang-tenang, Sot Baro. Assalamualaikum.